Oke, salam kawan-kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan sarap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa. Pencerahan saya hari ini berkenaan dengan sedikit isu saja yang kita lihat minggu ini. Banyak pemimpin PAS yang mengeluarkan kenyataan media mereka lah berkenaan dengan berbagai isu, dan banyak yang kita lihat netizen mengkritik habis-habisan lah pimpinan PAS, termasuk presidennya. Jadi saya menyingkap sedikit cerita yang mana kalau kita lihat Barisan Nasional kekuatannya adalah disebabkan oleh UMNO, MCA, MIC dan gabungan Pati-Pati Sabah dan Sarawak. Oke, kalau kita lihat PHS itu kekuatan dia adalah berada di PKR, Amanah, DAP dan gabungan-gabungan yang lain juga. Jadi PAS ini apa? Jadi mereka, kita lihat mereka menjadi menteri hari ini, duduk dalam kerajaan hari ini. Mereka pun keluarkan kenyataan yang pada saya tidak perlu mereka keluarkan sebagai pemimpin. Yang sepatutnya mereka keluarkan kenyataan bagaimana untuk membangunkan Malaysia ini, bagaimana untuk mendapatkan pelaburan, bagaimana untuk mengharmonikan rakyat Malaysia ini. Ini sepatutnya. Bukan mereka keluarkan kenyataan untuk menyerang kepada pimpinan politik lain ataupun parti politik lain. Seperti mana mereka masih berada di negeri pembangkang. Sekarang mereka berada di kerajaan, bukan berada di negeri ataupun sebagai pembangkang. Jadi kenyataan-kenyataan mereka yang keluar hari ini seolah-olah menyerang saja, menyerang kepada pembangkang, menyerang kepada pembangkang. Ini bukan lagi sepatutnya mereka lakukan. Sepatutnya hari ini mereka bagaimana nak menggerakkan kerajaan itu ke arah yang lebih baik. Karena mereka duduk dalam kerajaan, dan mana yang mereka janjikan kepada rakyat dahulu. Contoh yang kita lihat yang terkini, SOP yang terbaru ini. Klub malam boleh buka sampai pukul 10 malam. Apa yang perlunya pukul 10 malam, tetapi saya lihat di media sosial sampai ada yang mereka tunjuk bungkusan bia boleh ditapau. Apa ulasan ulama PAS tentang isu ini? Saya jarang nak mengkritik tentang PAS ini, tetapi karena saya lihat daripada berapa bulan ini, cara pemimpin PAS mengeluarkan kenyataan seolah-olah menyerang kepada pembangkang. Buat laporan polis lah, buat itulah kepada ini. Sepatutnya mereka bertindak seperti kita lihat contoh. Saya pro kepada PH, tetapi saya melihat cara pemimpin UMNO itu, mereka coba menggerakkan cara mereka itu untuk merakyat, bukan menyerang. Semakin mereka diserang, semakin mereka membuat sesuatu untuk rakyat. Ini baru betul. Ini tidak diserang oleh pihak pembangkang, mereka menyerang dengan media yang amat mengelirukan lah pada saya. Sepatutnya mereka coba untuk menceritakan tentang isu bagaimana kita nak membangunkan rakyat. Jangan nak cara nak menarik pelaburan, cara keuangan negara bagaimana. Ini menteri pun menteri Timur Tengah, untuk apa juga? Menteri Timur Tengah, bertaraf menteri. Dan kita lihat sedikit isu daripada ketua pembangkang, Umar yang tukang buat laporan. Dah hebat Umar ni di dalam Malaysia ini. Jadi ini tidak ada tujuan, tidak ada makna. Untuk mencari nama semata-mata, tidak memberi manfaat kepada rakyat. Statement yang mereka keluarkan di media sosial itu, dan kalau kita lihat tadi banyak isu yang saya lihat, tidak memberikan manfaat kepada rakyat. Pembangunan untuk negara itu tidak ada. Jadi berubahlah daripada hari ini. Jangan asik seperti itu, seolah-olah mereka ini pemimpin berdendam dengan pemimpin lain. Ini politik, mereka sepatutnya profesional. Cara menyerang orang di dalam politik itu bukan caranya yang seperti ini. Ini yang mereka lakukan dan mengajarkan orang-orang di bawah dia seolah-olah melakukan hal ini supaya berdendam. Ini bukan satu politik yang bagus kalau saya lihat.
daripada sisi PAS ini tadi. Dan mereka pikir mereka dah terhebat di dalam parti itu. Kita lihatlah, itu yang saya katakan tadi. Kekuatan BN itu berada di UMNO, MCA, MIC, dan gabungan Parti Sabah dan Sarawak. Kekuatan PHS itu adalah disebabkan oleh PKA, DAP, Amanah, dan gabungan-gabungan parti yang lain. PN, gabungan apa? Pengkhianat dan parti PAS. Jadi kena terima hakikat. Jangan asik menghentam. Ya kalau kami ini sebagai netizen yang bersuara seperti ini wajar, karena kami ini bukan pemimpin negara. Ini keluhan kami sebagai rakyat. Jadi tidak perlulah terlalu mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah pada saya kebudak-budakan, yang seolah-olah maaf cakaplah. Tidak seolah-olah tidak mempunyai sijil sekolah. Seolah-olah tidak mempunyai kelulusan untuk nak bercakap. Bagaimana kita nak bercerita dengan rakyat? Menjawab soalan daripada rakyat. Netizen biasalah. Di pihak pembangkang pun ramai yang kritik, di pihak kerajaan pun ramai yang kritik. Tetapi bagaimana kita menapis, bagaimana kita nak mengolah, bagaimana kita nak menyelesaikan. Jika kita takut dengan kritikan, jika kita takut dengan tomahan daripada rakyat, jangan kita jadi pemimpin. Hanya kerana rakyat memberontak satu dua orang, terus menyerang lagi. Ini yang berlaku. Ini sebagai pemimpin, sepatutnya mereka tidak seperti itu. Sebagai pemimpin, mereka sepatutnya mendengar keluhan rakyat. Jadi, yang ada dalam kerjaan hari ini, daripada Perdana Menteri sendiri, orang sudah mulai tidak mempercayai, rakyat sudah mulai muak, ditambah lagi dengan PAS yang ada dalam kerajaan hari ini. Sebelum mereka jadi kerajaan, janjinya dan berbagai-bagai, dan bagai-bagai lagi yang mereka kritik tentang PHS dahulu. Di mana hari ini? Sampai pemimpin PHS sendiri pun, pemimpin kanan PHS sendiri pun mempertikaikan isu ini. Tadi saya lihat di media sosial banyak, seperti contohnya Datuk Seri Saifuddin Nasution sendiri pun tadi saya lihat dia keluarkan kenyataan mana cerita RUU 355. Jadi benda-benda seperti ini sepatutnya mereka ambil take note. Mereka sebagai pemimpin dan mereka dah lama dalam politik juga. Jika nak majukan mereka, jika mereka nak merasakan mereka boleh menjadi parti politik yang terhebat dan terulung di Malaysia ini, mereka sepatutnya mengamalkan sistem parti yang berbilang kaum. Mereka patutnya bergabung dengan parti yang tidak semestinya hanya kepada Melayu dan Islam. Jika mereka fikir mereka dah kuat, jika pimpinan PAS hari ini tidak melihat bahawa mereka boleh berada di Putrajaya hari ini kerana ehsan daripada GPS nak bergabung, ingat itu. GPS itu hari ini mungkin kita boleh bertongkatkan dia lagi. Tetapi di sana sekarang ini, mereka pun sudah mula goyang kerana parti-parti lokal di sana pun dah mula menyerang. Dan kerusi juga ada berapa sahaja. Jadi ini yang saya tidak dapat nak terima kalau saya sebagai rakyat melihat apa yang kita lihat daripada pimpinan PAS hari ini. Saya sebagai rakyat Malaysia melihat perkara ini, saya kecewa. Saya selama ini jarang nak kritik tentang PAS sangat, tetapi saya lihat apa yang berlaku hari ini, mereka seolah-olah takut dengan bayang-bayang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa nak takut? Dia juga seorang pemimpin. Sama juga seperti pemimpin kamu, seperti presiden kamu. Kenapa nak ditakuti? Itu adalah pemimpin PKA, itu adalah pemimpin PHS. Jadi, orang-orang PHS juga mempunyai hak untuk mengutarakan cadangan mereka. Mengutarakan apa yang mereka rasa dan apa yang presiden patut keluarkan. Kenyataan itu adalah
daripada apa yang dirasai oleh presiden tentang hal-hal rakyat. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sesuka-sukanya mengeluarkan kenyataan itu, mengeluarkan kenyataan ini. Kalau dia sendiri nak mengeluarkan kenyataan yang seperti itu, seperti ini, saya rasa orang kiri kanan dia yang ikut dia pergi buat sidang apa, sidang ini itu tidak perlu ada. Dia tinggal nak buat live macam saya ini, dia tinggal cakap saja. Jadi ini yang saya lihat, perlu ada perubahan kepada pimpinan kita ini, supaya rakyat merasa senang. Dan saya percaya kalau ini yang masih berlaku, saya yakin PAS akan menjadi satu parti yang mungkin boleh bertahan, tetapi tidak kemana arahnya akan datang. Karena kita nampak tidak ada hala tuju untuk rakyat. Hari-hari kita lihat statement dan orang-orang dia yang itu-itu juga menghentam netizen, menghentamkan orang-orang yang seperti saya ini. Buat apa? Tak ada faedahnya. Saya ini rakyat. Dan sama juga kamu menghentam kepada pucuk pimpinan pembangkang, tak ada gunanya. Nak menghentam DAP, nak menghentam Lim Guan Eng, nak menghentam Lim Kit Siang, tak ada gunanya. Yang bergunanya, yang rakyat nak tengok, apa yang parti kita boleh buat setelah kita jadi kerajaan. Apa dia pemimpin parti kita itu boleh buat setelah dia jadi menteri. Apa yang mereka buat hari ini? Nah, ini persoalannya. Kenapa dikritik? Karena rakyat merasa gagal. Jadi terima hakikat itu. Menyangkal pun tak guna. Undi ada di tangan rakyat. Buat saja kebaikan sebelum terlambat. Itu saja. So, sekian kritikan saya. Saya harap kritikan ini membina, walaupun agak pedas, tetapi ini adalah kritikan saya sebagai rakyat. Dan saya minta maaf di situ. Oke, thank you.